sakit, mana ada sedikit ruang menapas. Jadi kita bersyukurlah dengan sedikit ruang tu. Sebab kita tidak berada di sana. Kalau kita berada di sana, 1 minit dibagi untuk kita ruang, kita rasa syukur nikmat dah. 1 minit tu. Sebab kita hari-hari dihujani dengan peluru, dengan bom dan sebagainya. Tiba-tiba 1 minit tak ada. Kita rasa nikmat. 1 minit tak ada, kita rasa nikmat. Apatah lagi kalau dibuat gencatan senjata dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Bukankah 1000 nikmat juga? Jadi kita jangan memperkecilkan. Kita lebih faham. Kita juga tidak mengharapkan besar sangat harapan kita PBB ni. Tapi dengan keputusan yang dibuat, dengan gencatan senjata yang dibuat, bagi kita masih ada ruang lagi untuk memberi tekanan kepada PBB. Dan dia kata lepas ini kalau dilanggar, siapa nak tentukan? Siapa yang menentukan gencatan senjata? Dialah yang menentukan peraturan ini diikuti. Kalau langgar, ya, direkodkan. Katalah Israel langgar juga. Satu hari nanti bila peperangan dah habis, orang-orang yang melanggar arahan PBB ini akan didakwa. Banyak sejarah menunjukkan. Pemimpin-pemimpin yang dulu zalim tapi didakwa, dihukum berpuluh tahun selepas itu. Sebab dia melanggar hak asasi manusia zaman dia jadi kerajaan dulu. Jadi ini akan direkodkan dalam PBB. Kesalahan Israel kalau dia melanggar juga gencatan senjata. Sekarang ni tengah berperang, mungkin orang tidak boleh ambil tindakan pada dia. Tapi bila dah suasana dah habis dan pemimpin ini bila masa saja boleh diheret ke pengadilan antarabangsa kerana melanggar arahan daripada PBB. Ini benda ni direkodkan. Sekarang kau buatlah suka hati kau. Kau nak ikut ke tak nak ikut gencatan senjata? Tapi apakah kau fikir kau akan lepas semena-mena? Tak. Orang memahati saja kau. Kan? Itulah pandangan. Saudara Wafazuddin dan Saudara Salman, ingin saya memperingatkan kedua saudara kepada benda ni. Sejak 1948, dah ada 3 gencatan senjata terhadap Israel, 7 keputusan ICJ ke atas Israel. Bahkan apa yang berlaku ialah Israel telah berjaya memperluaskan tanah mereka lebih banyak, meneruskan serangan, dan sampai hari ini kezaliman dan ketidakperkemanusiaan mereka berlangsung tanpa dihalang. So jadi, kita bagi saya habis 1 minit. Man, you ulang benda yang sama. You mengatakan tak guna ada gencatan senjata. Dulu pernah buat. Kejap saudara, saya cakap. Di India pun tak apa. Di India pun peperangan Muslim Islam masih ada, tahu tak? You tahu tak? Berapa kali gencatan senjata di negara India? You ingat dah aman sekarang? Sebab itu saya bagi tahu, you tak boleh dalam keadaan umat Islam dalam Ramadan bergembira dengan berita gencatan senjata. You jangan bawa kisah-kisah lama. You seolah-olah mengatakan you tak perlu harapan. You nak biar umat Islam mati di sana? No, kalau you tak benar, you patut sambut gencatan senjata ini. You patut sambut gencatan senjata ini. Adakah kita dah lupa sejarah? Adakah kita sengaja nak sejarah buruk you jangan bawa dekat sini. Mr. Riban, kan tak jap. Mr. Riban, okay, now what is your solution? You're always talking about the problem. My only solution is for kezaliman Israel. Kenapa you tidak suka ni? Kezaliman Israel berakhir hari ini, the only way this kezaliman Israel akan berakhir untuk selama-lamanya, okay, is once and for all to declare perang with Israel. Kita faham. You're talking the nonsense thing, brother. Hello, negotiations for 48 years. What did it give you? Hello, brother. You understand what we are talking about? What we can do? You know what you're talking about? You're talking about, America to declare war on Israel. Do you think that will happen in no, this not America. OIC to declare war. China to declare war. Push Russia to declare. Ustaz tadi pun dah belah. Okay. Who are you to ask OIC? That's nonsense. Saudara Salman. Dengar sini brother. You're talking about OIC and OIC. Datuk Seri Anwar pada bulan saya tengok balik pada bulan November 2023 telah menggesa OIC untuk gencatan senjata. Tetapi tidak berlaku pun. So right now you're coming with the solution yang you cakap I'm so genius with the solution to gesa OIC to take action. That already benda itu dicadangkan and never happen. So what is your next solution? So what is your next solution? Instead of you are talking 32,000 dah mati. Instead of you are talking about problem, what is your next solution? OIC already out. What is your next solution right now? I'm telling you PBB is out. Yes, and then what is your solution next?
My solution is get the countries in OIC who are not supporting a military intervention. See? You are repeating OIC again. Yeah, because you are talking about OIC secara keseluruhan. Ambil negara yang... Niven, sekejap. Aku silap sikit je Niven. Dia macam ni Niven. Yang you bagi itu adalah fakta-fakta sejarah. Masa zaman dulu tak ada social media dan sebagainya. Masa tu pandangan dunia, pandangan masyarakat berlainan. Geopolitik pun berlainan. Suasana ekonomi pun berlainan. Come on Niven. Sekarang ni kalau kita tengok, keputusan itu sendiri pun sudah menjadikan satu perkembangan sangat positif. Sebab apa? Sebab masyarakat dunia sudah faham, sudah celik mana-mana negara sudah faham berkenaan dengan isu ini. Sebab apa? Sebab adanya social media, masing-masing boleh bersuara. Tolonglah, jangan jadikan fakta yang lampau itu sebagai sandaran kepada realiti yang sebenar yang sedang berlaku di dunia sekarang ni, iaitu perubahan masyarakat dunia. Mereka tidak lagi memandang isu ini sebagai isu agama dan sebagainya. Mereka sekarang ni dah faham siapakah orang yang jahat, siapakah orang baik. Mereka dah boleh menilai sendiri. Masyarakat dunia dan netizen sudah memahami isu Adam, jadi don't lose hope dan jangan bagi fakta-fakta. I am not losing hope. Sekejap Niven. Daripada tadi saya dah pesan, tolong jangan bawa emosi ataupun mood seolah-olah benda ni takkan berjaya. Please lah Niven. Okay, I just want to say something lah. You are Niven. Kezaliman orang Israel ini, kalau kamu semua berperasaan bahawa mereka akan mendengar kepada PBB dan tunduk kepada PBB, kamu masih lagi tak sedar kezaliman orang Israel. Kita sudah tahu lah. No, brother. Kami menangis baca doa kuno Nazilah setiap malam dalam room ini. And then you Niven ni aku dah pasal lama dia suka datang dengan problem. Sekarang ni I'm asking you, what is the solution yang kita boleh buat? You cakap berkenaan dengan OIC. Kita dah cuba buat berkenaan dengan OIC. Datuk Seri Anwar ni bulan November 2023, Datuk Seri Anwar tiba dekat Riyadh untuk sidang kemuncak tergempar OIC. Datuk Seri Anwar dah menggesa OIC untuk take action about this. Non-action were taken. Okay, tak apalah. And then sekarang ni when PBB give us a bit of hopes, you're still talking about the problems. Because Dato' Sri Anwar went for the OIC, he wanted a resolution daripada 68 negara. Don't use the 68. Negara-negara Liga Arab tu tak akan dengar. Ambil negara-negara OIC yang mereka bersefahaman, bersepakat. Boleh saya celah sini, Bud? You're talking like benda mudah saja. Salman, aku nak celah sikit je. Okay, when you said negara-negara takkan bersetuju dan sebagainya, saya nak bagi tahu negara-negara yang bersekutu dengan Israel selama ini pun boleh menyatakan sokongan yang diorang di dalam Dewan Parlimen lah kita panggil pun diorang pun menyatakan dan discuss berkenaan perkara ini, genocide ini. Dan bayangkan kalau negara bukan Islam boleh bersatu padu menyokong Palestin ataupun Gaza kali ini, why not negara-negara Islam kita? Jangan yang kita nak masuk yang kita nak masuk pintu Rafah ni, Ustaz ceritakan tadi kena bayar $5,000. Orang Palestin kat dalam sana nak keluar, seorang manusia kena bayar $5,000. Siapa yang ambil benda tu? Yang you suruh gesa untuk selesaikan masalah ni. Sebab tu I cakap you tak pernah dengar orang yang cakap. You nak bercakap, you tak dengar tadi Ustaz cerita apa tadi. Be realistic lah, brother. Saudara Salman, you are playing the game mengikut undang-undang. What you saying just now. No, you see Salman, kamu bermain. Can you shut up for a second? Salman, awak menceritakan sejarah di Palestin. Kita tahu. Don't get emotional. You are emotional. You are talking non-stop. Sekarang ni you stop sekejap. Jangan emotional, Nivan. You bagilah Salman baru naik, tahu tak? Bagi dia cakap. You dah lama di atas. Jaga adab lah bila bercakap. Bila kita you tak ada adab, you tak ada adab, tahu tak? You tak ada adab. Salman baru naik, bagi dia peluang cakap. You sepatutnya dengar apa yang kita nak celahkan, bukan you kena ikut apa non-Muslim. You are non-Muslim, and when we are the Muslims are celebrating a decision from PBB, you came up and bring this stupid question. Siapa yang biadab sekarang ni? Salman, don't bring Muslim and non-Muslim. Palestine is a race. We all support Palestine.
So don't give me these grandfather stories about Muslim and non-Muslim. Don't provoke me with religion. That is nonsense. You yang tuduh tak rasa Palestine is a race. We support Palestine. You Simple. ingat kami orang Islam tak tahu apa yang perasaan orang Palestin ke? Okay. So jangan cakap isu pasal Islam atau tak Islam. We all here are supporting the Palestine. It has nothing to do with religion. No. I didn't hear you supporting Palestine. I only hear you talking about the problems. We are here to talk about how we want to help the Palestine. But you are talking about, you cannot do that because this problem. Okay, kita came up with a new plan. Kita nak hantar bantuan apa semua. You came up with, we have this problem. We have this problem. We have this problem. Salman. Orang macam tu duduk rumah, pakai kabel breakout, duduk rumah, tengok TV. No. Salman. You tanya host, berapa kali dalam ayat saya dah mengulangi sokongan terhadap Palestin. Kamu hanya menafi kata-kata saya tanpa Okay, what is the solution right now? Okay, I've told you the solution. Kamu menengok konflik ini menggunakan peraturan yang telah diletak oleh Israel dan US. Peraturan ini hanya membawa kepada kemusnahan dan kezaliman di Gaza. Sekarang kita kena meletakkan peraturan. Kita kena menjadi tukang untuk melentur segalanya. Okay? So we set the rules of engagement. And the rules of engagement is this. Kalau Salman tanya apa resolusinya, you beritahu apa nak buat sekarang ni. So I'm giving you the resolution now. Kalau OIC secara satu badan tak nak bersetuju, okay, fine, forget it. Take the countries dalam OIC yang bersetuju, yang lebih daripada 30 saya percaya. Okay, lebih daripada 30. Yang you percaya. So we are doing move kerana you percaya. When the OIC mesyuarat tergempar happen and all that for military intervention, there was about 30 votes, 31 to 32 votes. It was only vetoed because the Arab League nations didn't want to go. And in that 30 votes, who has act right now? That's why I'm saying. Asking you right now. I'm asking you right now from that 30 country that agrees with the whatever resolution you call military intervention. Which country has act? Which country has act right now? Because there was no movement. There was no movement. Make the movement. We are Malaysians, a small country. You want us to make a movement first. 32 countries. You want to keep talking with the Israeli people. Okay, baik. Niban, tenang. Okay, aku nak tanya satu lah. Adakah peperangan menyelesaikan segala masalah? Adakah peperangan akan menyelesaikan segala masalah? Okey, saya punya jawapan simple. Apa yang solusi yang cakap? Okey, jawapan saya simple, ya. Kenapa saya kata begitu? Sebab 48 tahun kita telah cuba untuk berunding. 48 tahun. Kita dah hilang tanah, Palestin menjadi lebih kecil dan oh my god. He's talking nonsense. I already know. Salman, sometimes a country is born out of war. Sometimes. You say this sometimes. Not every times. Exactly. Sometimes a country is born out of war. Okay, sometimes. It's not every time. Kejap. Panel, host nak tanya soalan satu. Okay, sejak bila yang kau kata kononnya peperangan boleh menjadikan satu negara ni, okeylah. Saya nak tanya, sejak bila peperangan ini telah pun menyelamatkan rakyat? Banyak mana lagi sekarang ini kau nak suruh korbankan nyawa rakyat tu sendiri dengan peperangan ini? Kita nak stopkan peperangan. And then you say peperangan saja yang boleh menyelesaikan masalah ini. Come on. Miss Yani, Germany dengan Jepun menjadi menjadi negara yang kuat dalam dunia. Tenang, Niban, tenang. Sekejap, Ari, kejap. Kejap. Aku nak menjawab pada yang dia jawab. Okay, kalau if you say that peperangan di Jepun tu sendiri memberi trauma kepada rakyat dia sampai sekarang. Correct. Tetapi kalau tidak bagi peperangan, Jepun tidak akan menjadi kuasa yang besar. Oh my God, Niven, this is gone too far. We want to stop the war and then you suggest the war that the only thing that can... Oh my God. Niven, aku bagi never mind. Tak apa. Dengar, tak payah ambil jawapan saya. Ini hanya pandangan saya. Aku bagi skop kecil lah. Niven, Malaysia capai merdeka dengan peperangan ke apa? Malaysia tidak.
Tapi Vietnam ya. Ha? Dah aku kata Malaysia, aku tak mau scoop. Malaysia tidak. Siapa yang berperang? Bukan Vietnam yang berperang. Aku No, kata Malaysia tidak. je. Malaysia tidak. Tak, Tidak. Vietnam tu siapa yang berperang? Sekarang ni Vietnam itu digunakan untuk medan peperangan saja. Tapi bukan Vietnam yang berperang dengan US. Apa Ya, yang sebab Vietnam itulah. tidak berperang? Niven, Vietnam Niven, berperang dengan Niven. Perancis Tak lah. payahlah Vietnam, Niven. Niven, tak payah Vietnam. Aku tanya Malaysia. Malaysia dapat merdeka ni perang Tadi, ataupun cerita diplomatik. cerita dia, semua ni bermula hanya kerana Niven ini yakin kepada percaya dia. Dia kata dia percaya bahawa in 30 country in OIC yang act positif hari tu ketika persidangan tergempar OIC itu, dia percaya bahawa mereka ini akan take action. Tetapi sampai sekarang tidak ada negara yang take action ataupun yang lantang bersuara kecuali Malaysia melalui Datuk Seri Anwar yang lantang bersuara di pentas dunia. Hanya Malaysia. Itu pun kita nampak bila Malaysia lantang bersuara, negara-negara lain mana? And then what are you suggesting is okay, and then kita start dah perang. Okay, for example, esok Malaysia pergi perang dengan Israel. For example, contoh esok Malaysia pergi perang dengan Israel. Aku Malaysia- nak tanya kau sama sekejap Mr. Niven. Malaysia pergi perang dengan Israel. Siapa suruh Malaysia pergi perang dengan Israel? Dengar lah. Mr. Niven, saya nak Esok- tanya Salman sekejap Mr. Niven. Siapa yang akan benefit daripada perang sebenarnya Salman? If war started, siapa yang mendapat manfaat daripada war? US lah, of course. US, Israel lah. Are you stupid? Ya, ni aku habiskan tadi ni. Dia kata tadi dalam 30 of OIC country itu, siapa yang berani? Kita dah nampak kelantangan. Malaysia saja yang bercakap lantang dalam hal ini. Di ada OIC country, kita nampak sokongan mereka tetapi tiada kelantangan. Tetapi kalau hari ni you want Malaysia to take a lead, you cakap melalui apa? Melalui war yang you cakapkan tadi. No, I didn't say Malaysia take a lead in the war. Can you listen to my Then who? sentence? Then who? Okay, tell me who. Listen to me. In the war, in the Second World War, Japan Who? and Just answer a simple question. Who? You are goreng. yes, Russia and China with Iran lah. Did they? That is the thing. The movement must start by getting these countries to be involved Have they militarily. moved? Because From- there's from- no from this- from this yeah, because problem there is no occur? movement. From this problem occur, have they moved? Because there's no movement. There's got to be Yeah. one party to move. Exactly. Because they haven't moved. Then, what is the solution right now? You're talking nonsense. You cakap, okay, Rusia kena mulakan move apa semua. Sampai sekarang, mereka tak mulakan move. Because there is no initiative. No one wants to Sebab initiate. tu I cakap dengan you. You sekarang ni bercakap, you tahu, you cakap merapu. Telur dulu ke ayam dulu? Lepas tu bila I cakap ayam dulu, you cakap, no, telur dulu. Bila I cakap, okay lah, telur dulu. You cakap, no, ayam dulu. Maksudnya tadi, bila I cakap siapa yang nak mulakan dulu, you cakap Rusia. Bila I cakap, kenapa Rusia tak mulakan lagi ni? You cakap, oh, tak ada inisiatif lain. Okay lah, I cakap Malaysia, kita nak mulakan. You cakap, tak boleh Malaysia mulakan. Rusia kena mulakan. You apa ni? You cakap telur ke dulu ke ayam dulu? Salman, listen to me carefully, yeah. First of all, Malaysia can't go into war because we don't have the capability of going into the war. Okay? So that's number one. The three big countries who can go I nak into balas war. balik apa yang you cakap. Kalau you cakap Malaysia cannot go to war, okay betul. Tapi kalau negara lain pergi berperang ataupun berperang, contoh Ukraine dan Russia, dia memberi efek kepada kita tak? Ya, ia memberi efek kepada kita. Tak, aku tak faham apa yang dia cuba sampaikan. Aku tanya dia, simple saja. Okay, then you listen, maybe you'll faham. Okay, the thing is, at this point of time, the only three superpowers who can start a war there is Iran. Ben, aku bagi skop mudah yang ni Ben. Hari, bagi dia habis cakap tak? Bagi dia habis cakap tak? Okay, it's only Iran, China. Niven, boleh tak you repeat balik masa awal tadi, you punya disclaimer tadi, mukadimah you tadi, sebelum you naik berbincang dengan kami berkenaan dengan isu ni, tadi you ada mention bahawa isu ini you ada berbincang dengan kawan-kawan you dekat US dan sebagainya. Boleh tak you repeat balik yang mana perbincangan itu you berbincang dengan siapa dan you membuat pandangan dengan siapa sebelum ni? Okay. Boleh tak? Supaya yang lain ni faham. Sebab aku sebenarnya dah faham kenapa naratif you macam ni. Sebab you berbincang dengan Sabadi sebelum ni. Boleh tak you repeat balik dengan siapa dan siapa mereka? Silakan. Okay. Seperti mana mungkin ramai yang tahu di sini, saya tinggal di Amerika dekat 17 tahun. Okay.
Dan saya juga mempunyai ramai kawan bekas-bekas daripada CIA, Pentagon and FBI. Some of them dah retired lah. Banyak daripada mereka semasa bawah pemerintahan Obama. Okey. Itu yang saya katakan dalam mukadimah ini. Saya percaya Amerika ini bermain satu game kat PBB. Hanya untuk menarik masa dan sebagainya. Cukup. I just nak bagi tahu kawan-kawan bahawa Niven ni berkawan dengan siapa dan maklumat tu daripada siapa dan apa naratif yang dia bawa. Aku rasa Salman kau faham kot. Terima kasih. CIA, Pentagon dan sebagainya. Okay lah. Okay. So, straight to the point je lah Niven. Straight to the point. Okay, straight to the point. Okay, sebab itu saya tidak termakan dengan apa yang berlaku di PBB. Sebab saya tahu permainan ini dah lama saya dah lihat. Tapi tak apalah. Mungkin saudara semua tak nak percaya saya, it's fine. Tapi permainan ini saya dah tahu daripada lama dan saya telah reinforce back, telah confirm balik when I spoke to some of my friends lah. Okay. Anyway, what I want to tell you is, Palestine akan hanya dapat satu negara mereka yang bebas, merdeka and everything tanpa satu syarat pun seperti dulu-dulu lagi, only through a war. Dengan berunding, mereka akan hilang lebih tanah, mereka akan dapat kemerdekaan puppet merdeka, and they will lose a lot. Brother Niven, you are talking about the problems again. Where is the solution? I'm asking about the solution already. Stop talking about the problem. The solution is because you see why. After the letupan bom 4 hari lepas di Moskow, okay, inilah peluang terbaik untuk menggunakan Rusia, okay, untuk masuk ke dalam Gaza. Sebab at this point of time, okay, brother. Okay, I understand you. Jadi macam you stand with your answer just now. You cakap yang boleh menyerang Israel hanyalah Russia right now, right? Russia, China, and we should use Russia right now, right? Yeah. Who are us? To gunakan Russia untuk serang Israel. Siapa kita ni untuk gunakan Russia untuk serang Israel? Halo. Suara Perdana Menteri didengar oleh satu dunia. Kamu ingat suara Perdana Menteri tidak akan didengar oleh... Kau ingat Anwar ni. Kau ingat Anwar ni nak beritahu Amerika, jom kita perang Israel, pergi Jerman, jom kita perang Israel. Abawan, dia expect kita menjadikan Russia itu anak ataupun bawah kita Russia, kau pergi perang je dengan Israel. Aku bosan ni. It's not like that. Ataupun you cakap okey lah kalau tak Russia, China ataupun Iran. Salman. You say, hey, we use these three superpower. You use the word we use these three superpower to go rage a war on Israel. Yes, we do the same thing like what America. Okay. Salman, we do the same thing what America does. First, supply the weapons. At least supply weapons first. America is the biggest country, one of the biggest country in the world. Kita di Malaysia. Oh, come on lah, brother. No. Iran and Russia, I believe, can supply enough of weapons to the Hamas. Niven. Diam. Satu ada sikit. Niven, apa yang jadi dekat Syria apabila Russia supply peluru, supply peralatan, apa jadi kat Syria? Ada ending. Well, at least ISIS terkorban lah. Sekejap. ISIS terlupus lah di Syria. Dr. Niven, I feel sorry for your students kalau ada pesara yang macam you. Wait. Sebenarnya ni saya faham. Niven. Why you want to airkan my students all for? Niven, I understand. That Sorry, is a personal attack. For why you want to do a personal attack? It's okay, Niven. I feel sorry. This is my opinion. I feel sorry for your students. Let it go. You can attack me lah. Don't have to attack my students. Focus back on discussion. Niven, I understand. Your student, I kata I feel sorry je. Tak boleh ke mereka. Niven, I understand your argument. I understand. Daripada awal lagi memang I faham. Tetapi I don't like your negativity here. Even kalau you nak cakap berkenaan dengan geopolitik yang US tak jadikan ini sebagai game di pentas dunia kerana they have been politically unstable dalam tempoh pilihan raya sekarang ni. I agree with you. I totally agree with you on that. Tetapi dalam hal ini janganlah kita mematahkan kegembiraan orang. Sekarang ni orang tengah ada sedikit a bit of hope lah.
we said sedikit cahaya di hujung terowong tu. Salman, aku nak beritahu kau lah. Aku tak nak beritahu dia lah. Aku nak beritahu kau macam ni lah. Bayangkan PMX pergi dekat satu persidangan dunia. Saya menggesa supaya Rusia mengambil tindakan kepada Israel. Jom pergi perang Israel. Dia ni. Bukan menggesa yang ni. Saya nak menggunakan Rusia. Yang Rusia I want to use you. Wait. Dengar lah. Kalau orang nak bercakap, dia celah. Tak ada peluang langsung. Host pula tak ada macam celah macam dia. Asyik-asyik celah. Orang nak cakap dia celah. Come on lah. Kan? Jadi saya nak kata di sini, bayangkanlah ada Datuk Seri Anwar yang sekarang ni diangkat sebagai ejen Islamofobia untuk menentang Islamofobia, untuk menentang kekejaman dan sebagainya. Tiba-tiba nak ajak orang buat kekejaman. It doesn't make sense. This is a stupid solution yang orang nak elakkan peperangan, kita nak elakkan kepada humanity, kemanusiaan dan sebagainya. Tiba-tiba nak menggalakkan perang pula dah. Yani, satu minit. Yani, PMX bukan seorang yang bodoh tau. Dia apabila kamu bermain game geopolitik ni, dia ada dua cara. Satu you cakap di umum, satu you cakap di sebalik tabir. Benda yang tak boleh cakap di umum, kau jangan cakap di umum. PMX kalau hendak menggunakan satu saluran untuk menggalakkan satu kemasukan ketenteraan, he's not going to take it in the open. Neither will Biden say that, neither will Putin say that. This will work sebalik tabir. We are discussing here in the open. I am telling you. Supply, all they got to do. Wait. So you are saying that in order to menegakkan kemanusiaan, kau nak menggalakkan satu lagi perang yang lain. Maknanya kita ni tak kira lah dia tu orang Israel sekalipun, kita kena bunuh orang Israel pula lepas ni lah untuk menegakkan kemanusiaan kepada orang Palestin, begitu. Dia cerita dia ni, yang apa yang Niven cakap ini, sebenarnya aku ada bersetuju juga, tetapi Niven, you kena faham, macam I cakapkan tadi, telur dulu ke ayam dulu. Kalaulah ada satu superpower yang kita tak perlu gunakan, kita tak boleh gunakan. Kita ni nobody untuk menggunakan mereka ni. Datuk Seri Anwar telah berada di pentas dunia dan bercakap tegas. Even they know lah. Kalau Datuk Seri Anwar ni bercakap tegas begitu di pentas dunia, of course they know, tetapi no one have enough balls to act. Aku sangat setuju. Aku tak ada masalah yang ni. Aku tak ada masalah nak raise war dengan Israel. Aku boleh Salman. Kecuali saya nak cakap dengan Salman. Nak habiskan dulu. Kalau ada satu superpower besar yang mulakan benda ni, aku tak penahanan tebusan Israel punya. Dia seolah-olah kenapa jahat sangat nak pergi tahan, dia orang yang mulakan dulu, Hamas yang mulakan dulu dan sebagainya kan. Dan Israel ni play victim. Jadi sekarang ni bayangkan kalaulah ini berlaku seperti yang dicadangkan oleh Mr. Niven ni, aku tak tahulah bagaimana lagi orang yang menyokong Palestin selama ini akan memandang bahawa jahat rupanya dia ajak sekutu yang lain-lain ni, Rusia, Turki dan sebagainya menyerang balik Israel ni. Jadi apa perbezaan Israel dan Palestin dan juga negara ni aku bab menyerang Israel tu aku berbeza dengan aku bab menyerang Israel, aku tak ada masalah nak menyerang Israel, tetapi bukan dimulakan oleh kita yang ketenteraan kecil ini. Sebab kita tahu atrocity yang mereka lakukan terhadap orang Palestin tu, tak ada masalah langsung aku nak menyerang ataupun siapa saja nak marah. Tetapi macam aku cakapkan tadi Niven, yang paling penting sekali, kita tak boleh stand alone dalam hal ini. Okey, Salman. Dia orang Islam ni, Islam Nabi Muhammad SAW, seperti yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat, orang bakar Quran, kita tak pergi balas bakar Bible, Salman. Kita balas dengan kita beri banyak lagi. Kita keluarkan banyak lagi Al-Quran. Yes, itu Al-Quran yang kita boleh produce. Tetapi ini we're talking about life of Palestinian people yang we cannot produce anymore. Salman. I understand. One question. Only one question. Adakah rakyat Palestin akan selamat kalau
peperangan berlaku? Yalah, sebab itulah kita kalau macam ni, sebab tu saya katakan tadi, kita perlukan satu kuasa besar. Bukannya dengan kuasa kita nak buat benda ni, kena keluarkan dulu orang Palestin apa semua ni. One question Salman. Kalau daripada 112 tawanan perang yang dilepaskan oleh Hamas, 36 adalah warga Thai. Apabila warga Thai telah ditahan oleh Hamas, yang menjadi jambatan kepada perbincangan antara all that, Perdana Menteri Thai tidak berbelah bahagi mengucapkan terima kasih kepada PMX. Okey? Sebagai balasan, PMX telah meminta Thailand untuk berunding dengan Myanmar sebab Myanmar hanya dengar pada Thailand dalam isu Rohingya. Inilah pengaruh PMX. Soalan saya, kalau PMX pergi kata tak cakap lagi Wake Up Project, tak cakap lagi Abang Wan tadi ada point, tak cakap lagi, kita dah go and back and forth saja. Just one question, Yani, please, one question. You had 4-5 question already answered. Bagi orang lain bagi pendapat jugalah Mr. Niven. Lepas tu you boleh lah Please, a very important question. I have to be fair. Orang lain nak bercakap juga. Tak cakap lagi. Lepas itu you tanya pula. Orang lain tak cakap lagi. Orang duduk atas tu dah kering dah. Lepas tu saya pun tak sempat dah mencela Abang Wan. Wake Up Project, silakan. Oh, dah lari dah. Can I ask one question, ada apa please? nak kata? Itu Adi yang cakap tadi. Tu Adi nak cakap, silakan. Okey, pertama, Nevan, bagilah kami orang Islam untuk meraihkan sedikit kegembiraan dengan adanya gencatan senjata. Okey? Yang pertama. Yang kedua, saya bersetuju kita akan perangi Israel. Saya bersetuju. Sebab apa? Tapi bukan dengan Rusia, bukan dengan Amerika. Menurut kitab kami, menurut sunnah Nabi kami, menurut our prophet, di akhir zaman memang orang Islam yang akan perang Israel sehingga Israel lunyai. Itu pegangan kami. Bukannya dengan Amerika, bukannya dengan Rusia, bukan dengan siapa-siapa. Kami akan perangi Israel sendiri. Itu janji Nabi kami. Itu perlu pengetahuan kamu lah. Bukannya yang seperti apa you punya solution pada hari ini. Dengan menggunakan PMX dan sabar sebagainya. Dulu Mr. Niven, ramai lagi orang nak bercakap. Sekejap dulu bagi saya sikit lagi. Kajak dah turun, lepas tu dah habis ke belum Tu Adi? Macam dah habis? Belum lagi. Belum lagi. Sorry. So, teruskan tu Adi. You punya solution is daripada tadi you pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. You seolah-olah menidakkan apa yang usaha kita tengah buat. OIC you kata tadi. OIC, kita bukan tak tahu OIC. Bila Datuk Seri Ahmad berbincang pun dengan diorang untuk menyekat ekspor minyak pun OIC tak berdaya. You bayangkanlah. Apatah lagi untuk memerangi Israel. Menyekat minyak ke Israel pun OIC tak berjaya. Tak ada kuasa. OIC ni tak ada kederat, tak ada kemampuan nak menyekat minyak. Apatah lagi nak menyuruh mereka berperang bersama-sama. Ini satu langkah yang bagi saya mustahil lah dilakukan pada saat inilah. So, ini janji kita akan perangi Israel sampai lunyai. Ya. Kita tak perlukan negativity buat tak perlukan orang lain pun tak perlukan. Tak perlu yang pastinya negativity. Our prophet is berjanji kita akan lunyaikan Israel sampai ke lubang cacing kita akan cari. Itu janji kita. Itu saja. Betul. Setuju. Okey, Kak Jack. Okey, Ari. Okey, baik. Okey, ni Mr. Niven, aku ambil skop yang mudah lah. Aku tak mau ke sana ke sini kan. Kita ambil skop kemanusiaan. Kemanusiaan hari ni satu dunia meminta adalah gencatan senjata dan satu dunia bergembira dengan gencatan senjata yang ada. Jadi itu skop yang mudah kita untuk faham. Andai kata nak ambil skop perang, dia kata Rusia kena mulakan dulu. Even di Syria seperti kita tahu, Rusia banyak tolong Syria. Tu Bashar tu banyak tolong. Tapi apa dah jadi kat Syria? Tunggang langgang, jahanam, habis lingkup. Apabila kita nak buat skop, kita kena peperangan. Bagaimana ke masyarakat dunia yang nak we want peace, hentikan genocide. Peace, hentikan genocide ni. Ya. Takkan kita tak nampak. Kita kena ambil skop yang besar. Skop yang besar harapan dunia. Bukannya harapan. Kita baru je lepas saya faham apa yang kamu katakan dan sabar,
Wait, sabar sah. Niven, you talking too much ah. Give me a chance. Okay, apabila kita tengok macam tu, kita nak buat solution perang lah, solution tu lah apa semua. Kita ambil skop mudah. Malaysia dapat merdeka macam mana? Diplomatik. Dan alhamdulillah 3 bangsa utama pergi dapat diplomatik tersebut dan merdeka. Seperti mana di Israel dengan Palestin, dengan Gaza ni ada genjatan-genjatan, ya, perbincangan diplomatik dah ada di situ. Dah ada satu orang kata apa, titik persamaan, titik tengah tu. Okey, kita bersyukur. Alhamdulillah ada titik sama dan negara lain nak bawa ke ICJ tu, nampak tu tekanan demi tekanan. Dan sekarang ikut kita pun boleh bawa. Dulu kalau kita sign status room, tapi yang bantah status room tu adalah Perikatan Nasional. Jadi tak ada harapan lah, cuma kita jadi pemerhati je lah. Okey lah, it's okay. Walaupun pemerhati, walaupun bagi pendapat, walaupun apa-apa segala pun, kita guna semua saluran. Jadi kalau nak bawa tentera-tentera ni, ini bukan harapan dunia. Sebab tak kisahlah Kristian, Buddha, Hindu, Islam ataupun apa-apa agama lah dalam dunia ni, semua tengah bersatu. Hentikan peperangan ni. Bukan kita nak bagi solution, tambah lagi perang. Itu salah. Harapan dunia tu salah. Kita kena baca skop yang luas. Jangan skop yang sempit. Perang kita menang. Kalau kita tak perang, tanah kita lagi kurang. Itu masa akan datang. Buat masa sekarang yang rakyat tengah sengsara tu, yang negeri kecil Kuwait tu, orang kata besar ni tu, negara tu besar tu, tengah kena bom, bam. Mana otak kita? Mana hati kita? Guna otak, guna hati. Ya, saya seorang tembak. Wait, little bit. Memang aku hanya tembak roti canai, aku hanya jual tepi jalan, tapi aku guna ni untuk konklusi apa semua cerita ni. Sekian, terima kasih. Aku tak perlulah belajar terlalu tinggi, tapi ego tak mendengar pendapat orang. Sekian, terima kasih. Okay, thank you. Kak Jet Yani. pula boleh. Kak Jet, silakan Kak Jet. Okay, Assalamualaikum semua. Hai semua kawan kita ya. Saya nak menyatakan dekat sini, sebenarnya apa yang sahabat-sahabat kita terangkan sekali, yang terutama sekali dekat Tok Adi kan, dia menjelaskan benda yang nyata. Tidak perlu kita hari ini nak bergobar-gobar, nak ajak ataupun nak menyuruh kawan-kawan kita yang lain untuk berperang. Tak perlu. Benda tu tak perlu pun. Cukup hari ini memberitahu pada dunia bahawasanya gejatan senjata itu berlaku. Dah memberi satu manfaat untuk saudara kita di sana yang boleh cari makan, yang boleh menyelamatkan saudara, yang boleh mencari mayat-mayat jenazah-jenazah yang terkambus, yang boleh menyelesaikan segala masalah mereka di sana dengan lebih aman. Berbanding bila kita ada solution untuk berperang, maka tempat itu bukan lagi lebih elok, malahan lebih hancur. Dan mungkin daripada yang dia kata sedikit tadi tu, mungkin langsung tak ada. Jadi kita kena fikir kepada masyarakat, kepada dunia. Sekiranya kita berbuat demikian, kita dianggap terlalu zalim dan kejam kepada mereka. Mereka ni dah susah tau. Mereka ni dah tak ada apa. Mereka ni dah tak ada everything. Tidak ada apa-apa lagi. Tapi bersyukurlah kepada Allah, daripada Tuhan kita, kepada Tuhan kamu juga kan, bahawasanya dunia, Allah telah membuka mata kepada dunia bahawasanya selama hari ini, selama 70 tahun ya, 70 tahun yang sebelum-sebelum ini, masyarakat tidak pernah membuka mata mereka kepada bumi Palestin itu. Tak pernah. Tak pernah sekali. The only one. Now, masyarakat dunia membuka mata mereka dan tahu kebenaran yang sebenarnya, iaitu Israel itu adalah musuh yang nyata, bukan kepada Islam saja, kepada seluruh dunia. Kerana bangsa ini tidak boleh dipercayai, kerana bangsa ini cakapnya memang tak boleh pakai. Dan bangsa ini memang diberitahu oleh Nabi kami tidak boleh dijadikan kawan. Sebab mereka ini adalah musuh yang nyata sampai hari akhirat besok. Jika kamu mengatakan untuk kami berperang, yes. Suatu hari nanti, bila sampai waktunya, bila sampai ketikanya, kamilah yang akan menyerang mereka. InsyaAllah. But now, hari ini bukan masanya untuk kita
meneruskan peperangan tersebut. Dan kita beri kelonggaran kepada saudara kita dan kita bantu mereka untuk hari raya ni berapa hari lagi 2 minggu. Dan banyak lagi jenazah-jenazah yang kita perlu selesaikan dan perlu sempurnakan. Dan anak-anak kecil dan sekolah, rumah sakit, everything yang di sana tu kita perlu bangkitkan semula. Sepatutnya, Diven, you beri pendapat bagaimana untuk kita bangkitkan semula bumi Palestin itu. Bukannya kita memberi cadangan untuk peperangan. No, tak boleh. Sepatutnya you... Okey, Masita. Sekejap. Kak Jack. Begini lah Kak Jack, saya nak celah sikit Kak Jack. Diorang ni dengar tak lagu yang na lagu tu saya lupa lirik dia. Okey, dia cerita tentang Atuna al-kufu Atuna kufuri. Ya ke dia cakap macam tu? Macam salah dia. Ya ni kena you got 6. Sekejap. Okey. Lagu itu ia adalah melambangkan betapa mereka ni nakkan kehidupan yang selesa, yang aman damai, yang nak pergi sekolah, yang nak kehidupan macam orang lain. Itu sebenarnya. Dan kita nakkan keamanan. Kita berjuang untuk keamanan, bukan kita berjuang untuk peperangan sekarang ini. Hayati apa yang PMX kata di Jerman itu sendiri. Sekarang ini kemanusiaan, manusiawi. Tentang tu bukannya sampai kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim solusinya two state solution. Diam dulu kejap. Dia sebab kejap boleh tak? Okey. Dan sekarang ini bagaimanapun kalau kita dapat lihat Hamas pun boleh menekankan kepentingan kebebasan pergerakan warga Palestin macam apa yang Kak Jack kata tu. Betul. Sebab di kawasan Semenanjung Gaza termasuk kenderaan berat untuk membersihkan runtuhan Kak Jack. Supaya boleh cari, betul macam Kak Jack kata, cari rakyat Palestin punya mayat yang berada di bawah runtuhan yang tertimbul selama berbulan-bulan dah Kak Jack. Dan Malaysia menyambut baiklah resolusi ini dan turut menyeru Majlis Keselamatan PBB supaya memastikan Israel berhenti daripada terus mencabuli undang-undang antarabangsa setiap elemen teras dalam hak rakyat Palestin itu sendiri. Dan sekarang ini kalau kita dapat lihatlah efek tak negara kita kepada peperangan. Kau bayangkan hari dia buat roti canai, gandum naik masa perang di antara Ukraine dan Rusia. Tinggi mana gandum naik harga? Sebab Ukraine dan Rusia ni pengeluar terbesar gandum dunia kan? So efek perang ini memang kepada ekonomi dunia. Tak boleh nak nafikan. Jadi kita ni nakkan keamanan, kesenangan sudah-sudahlah dengan perang ni. Mungkin tak berlaku di negara kita. You see, you all got the wrong. Please let me talk. Okay, now let me talk for 2 minutes. Saudara Masita, semasa kamu tengah berhujah di sini, Israel tengah mengebom Rafah. Apa gencatan senjata yang kamu harapkan? Sejak pengumuman gencatan... Wait, give me 2 minutes. Give me 2 minutes. Dengar dulu saya cakap ni, Diven. Wait. You spoke, isn't it? Let me talk 2 minutes. Every night, I'm my friends and my team, you know, they're talking about every day about Gaza and Israel. Wait, saya dengan saya punya NGO, I have NGO. Okay. Very good. Every night, every day. You know, but I know what you're talking. I know what my friend talk, okay? I faham. That's why apa yang you cakap ni memang tidak ada di dalam topik yang kami keluarkan. No, tak ada. Apa yang tak ada? Apa yang tak ada? Kita tidak ada solution yang mengatakan perlu berperang. Kita tak ada solution yang mengatakan... let me talk first. Give me 2 minutes. Wait. It's like you spoke for 2 minutes. Let me speak for 2 minutes. Tadi you cakap 2 minit kan? Bagi saya cakap 2 minit dulu. You dah bercakap berapa lama? No. Because you got the wrong concept. Let me talk 2 minutes. You spoke 2 minutes.